billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, seperti biasa, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kita sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat kehidupan yang masih lagi dikurniakan kepada kita ini. Mudah-mudahan dengan nikmat kesihatan, nikmat kehidupan ini menjadikan asbab untuk kita terus menambahkan lagi amalan kebaikan kita, terus kita mengumpul pahala sebanyak yang boleh agar kita bawa benda ini sebagai bukti dan juga saksi suatu mana kita berhadapan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala di negara akhirat kelak. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam edisi 10 Oktober 2022 bersamaan 13 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dan Luqman mengambil peluang ini mewakili barisan kru produksi Tanyalah Ustaz ingin mengucapkan sekalung penghargaan dan juga ucapan tahniah. Pertama-tamanya kepada siapa? Kepada ayahanda kita Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman di atas penganugerahan salah seorang daripada tokoh Ma'al Hijrah bagi ikon media Islam. Jadi mudah-mudahan dengan penganugerahan ini lebih banyak selepas ini program-program agama yang akan menghiasi media Prima Sdn Bhd, insya-Allah. Jadi seperti biasalah rancangan Tanyalah Ustaz kita membawakan pelbagai topik-topik yang menarik untuk sama-sama kita bincangkan, dan insya-Allah pada pagi ini satu tajuk yang cukup penting untuk sama-sama kita dalami, sama-sama kita fahami adalah berkaitan dengan amalan pertama yang dihisab. Dan insya-Allah bagi menjawab setiap soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat penonton sekalian, bersama dengan saya salah seorang daripada tokoh ilmuwan di negara kita, ayahanda kita semua dan juga murabbi kita semua. Siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampak ceria pagi ni Datuk. Ceria, alhamdulillah. Sempena Maulidur Rasul, semangat tu ada lagi. Semangat ada. Alhamdulillah. Cuma pagi ni tak pakai baju Melayu. Masya-Allah. Samalah Datuk. Insya-Allah. Jadi seperti biasa ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita amalan pertama yang dihisab. Seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881-677 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi jom tanpa memasa lagi, sebagai permulaannya inilah Datuk, kita dengarkan sedikit tausiah dan juga mukadimah berkaitan dengan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini dan juga ke manakah hala tuju perbincangan kita menerusi tajuk amalan pertama yang dihisab. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Na'i Luqman, kepada semua penonton-penonton Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan semuanya ceria, mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan gembira pada pagi ini, sebab kita masih lagi merasakan semangat menyambut Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita sebut maulid ni maulid juga, sampai sembahyang jangan lupa. Jangan miss sembahyang, jangan lewat-lewatkan sembahyang. Kerana Nabi Muhammad cukup menekankan soal sembahyang ini. Banyak sungguh hadis-hadis tentang persoalan solat. Malah kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, surah yang pertama diletakkan suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah itu surah yang mesti dibaca dalam tiap-tiap kali kita sembahyang. Satu.
Yang kedua, suratul Baqarah. Awal-awal suratul Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Awal-awal surah Al-Baqarah pula Allah Ta'ala sebut tentang orang yang bertakwa tu siapa dia? Orang yang percaya kepada perkara gaib dan orang yang mendirikan solat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Persoalan sembahyang awal surah. Sudahlah awal Al-Quran itu Al-Fatihah, surah yang perlu dibaca pada setiap kali solat. Kemudian datang pula suratul Baqarah, awal-awal perkataan yang disebut, perintah yang disebut ialah mendirikan solat. Menunjukkan bahawa utamanya, pentingnya orang yang mengerjakan sembahyang ini. Dalam surah Al-Baqarah tu, kalau tuan-tuan lihat, Allah Ta'ala sebut, inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada persoalan ghaib. Percaya pada syurga, sirat, neraka dan sebagainya. Walaupun dia tak nampak, tapi dia percaya. Selalu orang sebut tentang orang bertakwa. Orang bertakwa ialah orang yang takut pada Allah. Orang bertakwa ialah orang yang menghampiri kepada Allah dengan amalan-amalan kebaikan. Orang yang membuat persiapan amalan. Itu dikatakan bertakwa. Ya, betul. Baik, contoh saya katakan begini. Kalau kita semua bertakwa dalam dunia ni, macam saya lah ada van kelang. Saya ni ada lori. Bila saya nak cek Puspakom, apa saya buat pada lori saya tu? Kena ni cek dulu. Saya sebelum hantar lori ke Puspakom, tayar cek. Kadang-kadang ambil spray cat body tu. Body lori tu cat supaya nanti Puspakom tengok, kemas ni kan. Brek semua kena jaga tu supaya lulus Puspakom boleh buat road tag. Bayangkan tuan-tuan, baru nak pergi check up untuk check up pula kan. Baru nak check up dekat Puspakom, lori, van kelang, semua kena pergi cantik punya. Itu belum nak pergi check doktor. Akak-akak, Kak Leha, Kak Tipah, Kak Nak tu kencing manis semuanya ada, darah tinggi semua ada. Berapa ramai besok nak pergi jumpa doktor, hari ni apa dia buat? Puasa. Puasa supaya darah turun cantik, kencing manis, gula turun cantik. Nampak benar nipunya. Besok bila doktor cek, wah bagus makcik 5.8, padahal 18.5 selalu dia. Dia nak jumpa doktor tu pun dia akan buat macam-macam. Seminggu sebelum tu dia makan ubat, ada yang kata makan minum air asam geluga, asam jawa, asam geluga, asam keping tu minum. Ada yang kata makan ni pasal turun. Habis jumpa doktor hilang pula dah. Dia balun pula segala benda pula. Kalau nak jumpa doktor pun kita buat persiapan. Ataupun nak menghadapi peperiksaan. Ni adik-adik nak periksa SPM, nak periksa STP ni. Tak lama lagi ni. Tahun depan kita nak periksa ni. Dah standby ni. Study hard ni. Daripada sekarang. Padahal kalau tak jumpa doktor tu tak apa. Lantak lah tak jumpa doktor. Kalau tak jumpa Puspakom, habis apa masalah pun kau tak ada road tag je lah. Kalau kau tak lepas SPM pun kau ada lagi benda lain kau boleh hidup. Tapi kalau tak lepas soal hisap di hari kiamat tentang solat, dia bukan kata Tuhan nak renew balik ke dunia kejap. Tak boleh dah. Ini persoalan solat. Awal-awal perkara yang akan dihisap di hari kiamat. Kenapa yang tak perkemahkan sekarang semayang tu? Kalau nak jumpa Puspakom, kau perkemahkan body lori kau. Kalau kau nak jumpa doktor, kau perkemahkan body kau. Kalau kau nak periksa, kau perkemahkan peperiksaan jawapan semua. Kalau kita nak jumpa Allah, dengan solat itu perkara yang pertama akan disoal. Kenapa tidak memperkemaskan solat kita? Kita hantar yang terbaik. Kita beri yang terbaik semayang. Bermutu punya. Supaya perkara-perkara lain dihisap selepas solat. Bila lulus solat, yang lain ditengok. Bila fail tentang solat, habislah. Aduh, pergi umrah pun fail, pergi haji pun fail, sedekah pun fail. Tanyalah ustaz, kita tiap hari tengok pun fail. Sebab sembahyang subuh tak buat. Subuh tak buat, tanyalah ustaz, nunggu tiap hari pun tak guna juga. Tengok tanya ustaz saya tapi tak solat subuh. Tak jadi, tak cik. Jadi ini bermaksud di sini dah terjawab satu soalan. Amalan pertama yang akan dihisap itu adalah berkaitan dengan solat. Seperti mana di awal tadi jugalah apa katakan oleh Datuk, apa gunanya kita sambut Maulid Nabi tapi kita sendiri pun solat tak ikut cara Nabi. Jadi ini betul yang kita akan bincangkan pada hari ini insya-Allah. Jadi Datuk, kita nak raikan soalan boleh ke Datuk? Soalan pertama
insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita raikan soalan pertama daripada sahabat Facebook kita daripada Puan Mazni Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan pertama, bagi muallaf yang baru memeluk Islam dan belum sempat mempelajari solat tapi ajal sudah datang menjemputnya, adakah beliau terlepas dari perhitungan tentang solat? Dan soalan kedua, apakah hikmahnya Allah anugerahkan setiap waktu solat itu tidak sama rakaatnya? Ada yang 2, 3 dan 4 rakaatnya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan tu. Baik, terima kasih Puan Mazni. Tuan-tuan yang saya hormati, ini persoalan tentang mu'alaf. Sebab tu Puan Mazni tanya tadi, bagi mu'alaf yang baru memeluk Islam. Sebab ada orang mu'alaf dia kata dia baru masuk Islam. Bila awak masuk? 4 tahun. Tu bukan baru dah. 4 tahun baby pun dah boleh berlari berjalan dah. Aduh, tuan-tuan, kadang-kadang dia kata dia kira mu'alaf, dia kira baru je. 10 tahun pun kira baru lagi. Itu dah old stock dah tu. Bukan kata old stock dah, old season dah tu. Jadi yang kata baru ni apa? Yang ni saya pernah jumpa banyak orang yang baru masuk Islam. Ada yang masuk Islam di atas katil hospital. Dia panggil menantu dia, dia kata, aku mau masuk Islam. Mau masuk Islam, mengucap atas katil hospital tu. Dan selepas itu meninggal. Masya Allah, subhanallah. Sebab itu bila ada orang yang nak masuk Islam, tak payahlah tangguh-tangguh kejap. Mak nak masuk Islam, cepatlah ajarlah aku cara nak masuk Islam. Mak tunggu sekejap. Hari ni Maulid Nabi, pejabat cuti. Hari Selasa pula. Buatnya tak sempat hari Selasa makcik. Sebab tu siapa yang boleh ajar dia tentang masuk Islam, ajarkanlah dia. Kebetulan masa dia masuk Islam tu, la ilaha illallah, alhamdulillah. Anak dia telefon saya, Ustaz, mak saya baru masuk Islam. Apa nama nak letaknya sesuai untuk mak saya? Mak saya tanya pada Ustaz ni. Saya kata letakkan Siti Khadijah, sempena nama isteri Rasulullah. Dia telefon balik 10 minit lepas itu, dia kata, Ustaz, mak saya baru meninggal. Astaghfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak sempat semayang, tak sempat apa pun, sakit di hospital tu, tak sempat apa pun. Maka apa kita nak kata, itu rezeki dia. Allah pilih dia dalam keadaan bersih, dalam keadaan sangat suci. Tapi kalau dia dah 3 hari, misalnya mu'alaf, yang tu kenalah belajar semayang, mengikut keadaan dia sesuai pada masa itu. Kalau dia tak boleh nak baca apa benda pun, ikut saja dulu. Ikut kepada keadaan dia. Maka pada masa itulah, kalau ajal dia pada masa itu, dia tak sempat nak belajar baca Fatihah, dia tak sempat nak baca tahiyat misalnya, cuma dia sempat pada pergerakan saja. Itu rezeki dia lah, nak buat macam mana? Baru 2 hari, 3 hari kita tak boleh nak paksa dia. Baik, yang kedua, soalan yang kedua tentang soal kenapa hikmah yang subuh 2, yang zuhur 4, 3, 4 ni kenapa? Yang pertamanya itu adalah Allah Ta'ala punya hukum. Kita pun tak boleh nak tanya apa hai subuh 2, pula pelik benar aku ni. Apa hai isyak sampai 4, apa hai maghrib 3. Kita tak dapat kita nak buat. Itu adalah hukum yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam agama kita. Tetapi kita kena ingat, sembahyang itu cahaya. Sembahyang itu kata Allah, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Macam-macam ayat di dalam Al-Quran, dalam hadis tentang yang dikatakan sembahyang. Saya buat satu contoh tentang persoalan analogi tentang solat. Bateri kita, bateri handphone. Tapi Datuk, sebelum kita masuk ke analogi tu, kita nak berehat sekejap. Okey. Jadi saudara sekalian nak tahu apakah analogi bagi perkiraan ataupun perhitungan rakaat tersebut? Jangan mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini kita cukup beruntung dapat bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas dalam masa yang sama juga membincangkan satu topik yang cukup
penting dalam kehidupan kita, iaitu berkaitan dengan amalan pertama yang dihisap, yakni solat itu sendiri. Alhamdulillah, ada sebarang soalan yang ingin diajukan. Seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun menerusi Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita ada berhutang satu soalan dengan satu soalan daripada sahabat kita Puan Mazni Hassan, iaitu berkaitan dengan mengapa ataupun apakah hikmahnya solat itu ada 2 rakaat, ada 3 rakaat, ada 4 rakaat. Jadi tadi Datuk nak berkongsikan kita satu analogi tu Datuk. Silakan. Macam kita charge bateri handphone lah. Kalau kita charge tengah malam sampai pagi besok penuh dah. Power dah. Kemudian mari tengah hari kena charge balik kan. Tambah kalau kita charge tu sekejap punya, cepat punya charge kan. Kadang-kadang cepat pula habis dia, cepat penuh, cepat pula habis dia. Begitulah bentuk energi di dalam sembahyang. Kalau kita sembahyang pagi tu, subuh tu 2 rakaat cukup. Sebab apa? Sebab kita dah rehat pada malamnya dengan penuh, lama rehatnya. Elok kita subuh 2 rakaat cukup. Kita akan mendatangkan energi yang hebat. Kita boleh buang rantaian-rantaian yang membelit kita. Bila kita bangun dia sembahyang subuh, setan punya rantaian belitan iblis 3 belitan tu habis. Maka dengan kekuatan itu kita masuk kerja. Masuk kerja kau tak ada wajib sembahyang. Selepas itu tak ada sembahyang wajib. Ia ada sembahyang duha je sunat. Bermula daripada pukul 7, pukul 8 energi kita kuat. Kita all out masa itu. Yang jadi cikgu masa itulah nak menjerit pada budak-budak. Yang di pejabat masa itulah sibuk nak buka apa semuanya. Kemudian penat. Bila penat engkau kena charge balik 4 rakaat kau kena charge. Pasal apa? Tadi kau dah pakai banyak energi yang kau pakai. Maka kita pun buat zuhur 4 rakaat. Kemudian bila dah zuhur 4 rakaat, charge-nya sekejap sangat. Mana nak tahannya? Datang asar kan dia mundur balik. Charge balik 4 rakaat asar, naik balik semangat. Bila datang maghrib cukup. Tadi maghrib zuhur kau dah 4, asar kau dah 4. Yang ini 3 cukup lah. Sebab tenaga masih kuat. Tetapi bila kau nak sembahyang isyak, kau kena buat 4. Sebab selepas ni kau tak ada lagi dah sembahyang, melainkan subuh nanti kau balun siap-siap 4. Tenaga kau kuat untuk subuh nanti pukul 2 nanti, 2 rakaat nanti. Itu analogi yang saya buat tentang bateri handphone dengan sembahyang. Bila kita jaga sembahyang ni, insya-Allah kita punya stamina jadi kuat, kita punya iman jadi kuat, kita punya kedudukan, kita punya perasaan kita, jiwa kita akan jadi elok. Kerana apa? Kita menyusun kita menyusun keberkesanan charging kita itu dengan baik. Tetapi orang yang tidak sembahyang, daripada satu sudut kita nampak dia okey. Sihat, cerdas, elok, semua panjat gunung, panjat bukit, semua dia boleh buat. Tetapi daripada sudut kejiwaan dia akan jadi lemah. Dia akan jadi tak seronok. Sebab sembahyang ini mendatangkan bukan setakat badan sihat, dalaman tu sihat. Sebab dia ada hubungan dengan Tuhan. Dia rasa dekat dengan Tuhan. Jadi nombor telefon 24434 ni sangat penting. Untuk kita ni berhubung dengan Allah supaya kita jadi insan yang dikatakan tadi dalam ayat Al-Baqarah tadi, orang yang bertakwa. Ini analogi dia. Kenapa 2, kenapa 3, kenapa 4 dan sebagainya. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi kena ingat sentiasa hubungan ataupun panggilan telefon kita dengan Allah 24434. Mudah-mudahan terjawab kedua-dua soalan daripada Puan Mazni Hassan kita, insya-Allah. Jadi kita nak raikan soalan berikutnya Datuk dengan meraikan pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supina Yusuf daripada Tanjung Karang. Nak ajukan soalan Ustaz ya. Ya Ibu Supina. Silakan Ibu Supina. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz semua sihat. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Amin. Ustaz, macam ni kan, bagaimana Ustaz cara untuk mendapatkan solat yang dapat mencegah daripada perkara mungkar Ustaz ya? Yang tip-tip dia lah. Dan kalau kita Ustaz daripada muda tu banyak tinggal-tinggal, lepas tu masa tu sibuk tak cukup ilmu. Bila kita dah cukup ilmu tu kita pun niat nak qada, nak apa, tapi belum sempat, lepas tu tiba-tiba meninggal. Ke mana solat-solat yang tak sempat diqada tu Ustaz? Itu je soalan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Supina kita di atas dua soalan yang menarik. Silakan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kamu daripada melakukan fahsyak dan mungkar. Itu ayat Al-Quran. Tetapi Ustaz, kenapa ada orang sembahyang tapi
Sama jahatnya Ustaz. Jahat lebih daripada yang tak semayang Ustaz. Aduh, harga betul. Kan? Pergi semayang pakai kopiah putih, naik motor pakai helmet. Balik pada masjid udah tikam nombor ekor pula. Kopiah adalah helmet pula. Nampak benar nipunya kan. Kenapa jadi macam itu? Baik, saya tak nak cakap yang tu dulu. Saya nak cakap tentang bagaimana sembahyang itu mencegah daripada munkar dan fahsyat. Saya pagi ni sempena tanyalah ustaz, saya pakai baju blazer ni. Selalu saya tak pakai. Saya orang kampung mana mahu pakai ni. Sejuk pun pakai. Bila sebut baju blazer ni, Allah, apa saya kena buat? Sayang nak dapat satu ni pun berbulan cari duit baru dapat selai. Sayang. Bila sebut sayang tu apa? Kotor. Jangan bagi kena habuk. Jangan bagi kena kuah kari. Jangan bagi kena belacan, makan laksa. Jangan kan tumpahkan, jangan. Gosok elok-elok. Supaya baju saya ni sentiasa cantik. Maksud yang dikatakan sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah kemungkaran dan sebagainya bila kita sayang sembahyang kita. Macam mana kita sayang kenderaan kita, sayang kasut kita, sayang jam kita, sayang spek kita. Tak nak bagi cala, tak nak bagi rosak, tak nak bagi aksiden, tak nak bagi reput. Begitulah sembahyang kita ini akan rosak dengan sebab apa? Mengumpat. Contohnya, maka jangan mengumpat. Sebab apa? Sebab aku sayang sembahyang aku. Apalah gunanya aku sembahyang kalau aku ngumpat? Aku tak nak ngumpat lah. Baiklah jadi dia. Aku tak nak mencuri. Sebab apa? Aku sembahyang, nanti pahala aku tak dapat sebab aku mencuri. Akhirnya aku tak mencuri. Aku tak nak ambil rasuah. Sebab apa? Sebab aku baru sembahyang subuh. Mana boleh aku ni ambil rasuah? Nanti sembahyang aku ditolak. Macam mana pula? Aku tak boleh zina. Besok pagi aku nak sembahyang subuh. Malam ni aku nak zina. Macam mana? Subuh besok aku nak ngadat Tuhan. Tak boleh. Kita jaga sembahyang tu. Bila kita jaga sembahyang, automatik kita jaga benda-benda lain yang jahat-jahat ni supaya kita tak buat. Sayangilah sembahyang anda. Jagalah solat anda. Sayangilah wudu anda. Sayangilah pahala jemaah anda. Jangan biar pahala tu pergi ke orang lain. Jangan biar pahala tu tergantung-gantung. Jangan biarkan pahala tu hilang, tak dapat. Sebab apa? Sebab amalan-amalan yang tak betul. Jadi bila kita jaga sembahyang kita, automatik kita akan jadi baik. Akan jadi baik sebab aku sayang dengan sembahyang aku. Nanti sia-sia. Macam mana kita jaga baju ni? Idok lah. Ada idok lah. Macam makcik, kalau kita tengok makcik pergi pejabat, pergi mana-mana, pergi kenuri pakai gincu tak? Pakai gincu, merah menyala bibirnya, ya Allah. Cuba tengok bila dia nak makan nasi. Nampak tu. Tak nak bagi kena bibir. Kata orang Perak lah bibir. Tak nak bagi kena dia. Sebenar awak makan Kak Leha. Itu kalau Kak Leha nak jaga lipstick Kak Leha. Sampai macam itu, kalau makan, jari ni masuk dalam mulut ni. Tak pergi kena bibir ni. Kalau boleh buka bibir tu. Kalau boleh tak bibir kan pasang balik. Pasal apa? Supaya tak nak bagi hilang lipstick. Bayangkan kalau lipstick pun Kak jaga gila-gila punya jaga. Kenapa tak jaga sembahyang gila-gila punya jaga? Supaya sembahyang aku tidak rosak. Jadi aku tak buat amalan-amalan jahat. Maka itulah bentuk yang dikatakan sembahyang itu mencegah kemungkaran. Allahu Akbar. Jadi kena sayang. Ini satu frasa ataupun ayat yang perlu kita ada pada diri kita. Kena sayang solat kita tu, insya-Allah solat itu mampu untuk cegah daripada kita melakukan perkara yang keji dan mungkar. Jadi Ustaz, satu lagi Ustaz. Jadi soalan yang kedua pada Ibu Supinah kita berkaitan dengan dah lama dah, dulu tak tahu, jahil ilmu. Baru tahu tentang ilmu tentang solat, kewajipan. Nak qada solat, last sekali meninggal dunia, tak sempat. Macam mana? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang pertama sekali taubatlah. Nak buat macam mana? Benda dah lepas, qad salaf, kita tak boleh nak kata apa. Benda lepas, kita tak boleh back to the future balik. Kalau ada boleh naik kereta patah balik belakang. Masalahnya mereka boleh nak ada back to future tu bohong je. Nak buat macam mana dah? Sebab itu kita mesti menyesal, bertaubat sungguh-sungguh. Maksud taubat nasuha tadi. Kemudian dalam masa yang sama kita qada semua. Sebab itulah dalam setengah mazhab kata kalau kita ada sembahyang qada, tak payah buat yang sunat-sunat ni, kau buat qada je dahulu. Utamakan yang qada itu. Sebab apa?
Sebab itulah keutamaan. Tetapi nak buat macam mana dalam tempoh ajar dah sampai, kita tak boleh buat apalah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi itulah dia, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak guna, bukan tidak guna, berguna sekiranya kita bertaubat nasuha. Insya-Allah. Jadi Datuk, dan juga sidang betul sekalian, banyak lagi yang kita akan jawab soalan-soalan. Jadi sebelum tu kita nak berhenti berjeda sebentar. Jangan ke mana-mana. Kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, insya-Allah kembali sebentar saja lagi. Jawapan kini dihuraikan. Alhamdulillah kembali kita bertemu ya, rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, sama-sama pada pagi ini kita mengambil ilmu berkaitan dengan amalan pertama yang dihisap, yakni solat itu sendiri. Alhamdulillah ada sebarang soalan yang diajukan. Seperti biasa, boleh terus berhubung dengan kami di talian yang tertera, dan juga kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan, saudara serumpun yang sedang menyaksikan live Facebook kita pada pagi ini, mungkin dari Indonesia, mungkin juga daripada Singapura dan daripada mana-mana sahaja negara di dunia ini. Jangan lupa untuk sama-sama kita kongsi ilmu kita pada pagi ini. InsyaAllah rata-rata yang menyaksikan dan menonton Tanya Ustaz ni sudah pun kita mungkin dah menjaga solat kita. Jadi mungkin juga ada di kalangan sahabat-sahabat Facebook kita yang masih lagi tercari-cari jawapan bagaimanakah cara nak jaga solat sebagainya. Ayuh sama-sama kita kongsi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu asbab hidayah Allah Subhanahu Wa Taala bertandang ke hati mereka, insya-Allah. Jadi jom kita nak teruskan lagi dengan perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan pemanggil kita yang berikutnya untuk mengajukan soalan. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Luqman dan Datuk Muhammad Kazim Ilyas, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam. Apa khabar Tu Haji? Alhamdulillah saya sihat. Da'i dan juga Datuk sihat ya. Alhamdulillah seperti biasa. Silakan Tu Haji Omar, pagi ini soalan. Ya, sebelum tu saya nak ucap tahniah jugalah kepada Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman ya, yang menerima anugerah Wa'idul Rasul malam ya. Tahniah kepada beliau, selalu bercakap dengan beliau ya di dalam rancangan ini. Tahniah kepada Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman. Soalan saya begini Datuk, apabila kita sembahyang, saya lah Datuk sembahyang, kadang-kadang masa sembahyang tu angkat dia takbir Allahu Akbar, fikiran saya sampai ke Hollywood, Bollywood dan masa itulah ingat kunci hilang lah, duit hilang, masa itulah ingat Datuk. Jadi soalan saya Datuk, bagaimanakah kita nak mengembalikan khusyuk ni kita untuk solat? Kerana kadang-kadang kita payah nak khusyuk ni Datuk, bukannya senang. Itu saya kata, kalau dah sembahyang baru ingat, masa tak sembahyang tak ingat. Tapi itu jadi masalahnya. Jadi soalan saya, apakah kaedah terbaik lah Datuk kalau boleh untuk kita istiqamah terus khusyuk dalam setiap solat? Kadang-kadang solat satu je yang khusyuk, yang lain tak ke mana-mana, pemikiran dah melayang tak tahu ke mana Datuk. Jadi boleh ke Datuk, saya ingin pencerahan Datuk bagaimana untuk mengembalikan kekhusyukan dalam kita solat, supaya solat kita tu tetap terjaga dan tetap ada yang terbaik. Baik. Apabila kita melaksanakannya. Itu soalan saya Datuk Da'i. Ya, terima kasih banyak sama-sama. Datuk dan Da'i. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup jelas daripada Tuan Haji Omar berkaitan dengan cara ataupun kaedah nak cari khusyuk dan solat. Silakan. Ya, kalau kita lihat syarat orang berjaya, salah satunya ialah fi solatihim khusyuk. Orang yang khusyuk di dalam solat mereka itu ialah orang yang berjaya. Kalau Tuan Haji Omar tanya saya macam mana nak khusyuk Ustaz, macam apa dia khusyuk Ustaz, saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu khusyuk tu apa. Kalau saya tahu khusyuk tu apa, makna saya tak khusyuk. Nah, itu kena ingat tu. Kalau kita kata saya khusyuk, maknanya awak tak khusyuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah khusyuknya Ar-Rahmanir-Rahim. Ya tu khusyuknya. Masa bila kau khusyuk? Maknanya dia tak khusyuk. Dia perasan dia khusyuk. Aku tak ingat apa langsung. Allahu Akbar. Oh, kali ni sembahyang okey ya. Sami Allah lima. Oh, khusyuklah. Maknanya awak tak khusyuk. Jadi kalau kita nak sebutkan tentang khusyuk ni tuan-tuan, Masya Allah. Kita bermula daripada bila? Bermula daripada bila?
Ada orang kata, Ustaz, saya ambil wuduk lepas mandi. Okey. Dan saya ambil wuduk tu dalam bilik mandi, saya tak pakai kain basahan. Saya ambil wuduk terus je. Dengan tak pakai apa, Ustaz. Selamba rok je, Ustaz. Sah ke wuduk saya? Sah. Duduk seorang-seorang. Yang tak bolehnya pergi ambil macam itu, ambil di masjid. Ramai ambil di masjid. Oi, tak pakai baju semua ya. Yang tu betul yang kat leha oi. Tapi duduk dalam bilik mandi kat leha tu pulang lah. Tapi beradab daripada situ dah. Bersopan, bersungguh dah elok-elok dah. Sebab semayang tadi saya katakan tadi, as-salatu nurun. Semayang itu cahaya. Daripada awal lagi dah. Semayang di awal waktu, bersih tempat semayang, bersih telekung. Macam mana nak datang khusyuk kalau telekung kita sebulan sekali basuh? Ada jenis orang bila semayang, dia tak telan air liur. Dia biar air liur dia meleleh sampai jadi tak lalat di telekung dia. Bila kita tanya dia, makcik, kenapa makcik semayang meleleh air liur? Dia kata, tak boleh lah telan air liur, batal lah. Kenapa batal pula? Atau minum air liur. Telan air liur tak batal, Kak Nak boy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak apa, tu bukan minum. Benda ada kat sini. Yang minum tu kalau air liur tu dah meleleh ke bawah, tarik balik. Yang itu baru batal kat leha. Jadi kadang-kadang busuknya kain telekung kita tu menjadikan kita tak khusyuk. Sebab tu saya suka dengan sukarelawan yang berada di masjid, yang kerja dia membasuh kain telekung, membasuh kain pelekat untuk para musafir. Alhamdulillah. Yang kedua, penyerahan. Sembahyang itu penyerahan diri kepada Allah. Sebab itu tiap-tiap kali kita bergerak, kita takbir macam ini. Takbir macam ini tu lambang aku serah diri aku pada Allah. Cuba kita ni ditahan oleh pihak polis. Jangan bergerak, angkat tangan. Serah diri. Surrender. Kita surrender tu. Mana ada orang surrender? Jangan angkat. Itu bukan surrender, Mak. Itu peluk tubuh. Lagi bukan surrender. Jangan bergerak, angkat tangan. Agak-agak polis kata apa, tuan-tuan? Kamu ni sihat tak sihat tadi? Sebab ada orang bila semayang, Allah. Itu penyerahan gitu. Bayangkan tuan-tuan kalau polis tanya, jangan bergerak, angkat tangan. Allah. Polis tembak balik tau. Engkau ni melawan aku ni, kata dia. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, Islam mengajar kita ni, nampak tapak tangan ni, penyerahan diri pada Allah. Sebab tu kata-kata dia ialah Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Di situ awak dah mengecikkan diri awak, awak dah membesarkan Allah. Tang situ pokok dia bagaimana nak datangkan perasaan khusyuk kepada Allah. Di situ. Kalau tang sini awak fail. Sebab tu ada orang ramai orang fail. Usalli Allah saja ke Allah ini susah. Sebab apa? Sebab dia tak khusyuk. Kalau dia khusyuk, tak awal-awal dapat dah. Sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Taala. Tapi kalau dia tak khusyuk, Allah 3 rakaat pula terlupa, ulang balik. Allah silap pula isyak, sepatutnya maghrib. Bila nak habis ni, Mak? Sebab itu bila faham penyerahan diri pada Allah di situ, tang situ dah. Nombor 3, kontrol semayang tu. Awak sedang buat apa? Haji Umar sedang buat apa? Haji Umar, saya sedang semayang, Ustaz. Semayang. Allahu Akbar. Ingatan pada benda lain mesti datang. Tapi jangan ikut. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ambulan. Hai. Orang beranak ke tu? Ar-Rahman. Yang duk ikut ambulan tu pasal apa? Kontrol. Awak ni sedang semayang. Nak jaga betul-betul. Ini semua benda nak dengar, tuan-tuan. Bunyi telefon. Teng. Dengar tengah telefon, ringtone tu. Begitu sulit. Lupakan, rehat. Siapa pula telefon tu? Semua benda tu menjadikan kita ganggu semayang kita. Sebab tu saya nak cakap, bila kita semayang, yang jadi macam tu, sebab apa tak khusyuk? Sebab tak dengar pada telinga sendiri. Dia berbisik. Dia tak dengar. Cuba Haji Umar bagi dengar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah boleh ikut. Bila memang takkan khusyuk. Sebab kita tak mengikuti bacaan tu. Jadi kalau kita flow the floor, insya-Allah kita akan boleh khusyuk dalam sembahyang. Jangan bagi dia pergi jauh. Kalau pergi jauh, tarik balik. Oh, aku tahiyat ni. At-tahiyyatul mubarak. Anak nangis pula. Hai, lapar susu tu. At-tahiyyat. Memang teruk lah tuan-tuan. Dan yang kelimanya, banyak benda yang kita dengar, banyak benda yang kita lihat, banyaklah benda tu datang dalam sembahyang. Macam kita mimpi. Selalu kita mimpi, kadang-kadang termimpi-mimpi benda yang kita tengok. Begitulah, kurang-kurangkanlah aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah yang boleh merosakkan sembahyang kita. Allahu Akbar. Walaupun ulahan jawapan daripada Al-Fadhil Datuk kita ini ada humor atau posisi humor di situ, tapi sebenarnya benda inilah yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk kita ini diambilkan sebagai satu pengajaran untuk agar kita semua, saya doakan agar kita semua dapat mendapatkan khusyuk dalam solat kita. InsyaAllah banyak lagi yang kita akan bincangkan, bualkan berkaitan dengan amalan pertama yang dihisap. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah. Bertemu semula di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah pada pagi ini kita cukup beruntung sidang betul sekalian. Di samping kita membincangkan topik berkaitan dengan amalan pertama yang dihisap, dalam masa yang sama kita juga mendapat olahan jawapan daripada Yang Berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas kita dalam bentuk yang cukup mudah untuk sama-sama kita hadam juga fahami. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat ilmu pada pagi ini bukan hanya sekadar tidak kering gusi kita punya, tidak keringkan gusi kita, bahkan dalam masa yang sama kita dapatkan satu benda yang mampu untuk kita pahat di dalam ingatan kita agar kita semua dapat menjaga solat kita, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan Datuk. Ya, Tuan Haji. Saya Ismail. Ya, saya alhamdulillah sihat ya. Alhamdulillah sihat. Silakan soalan pagi ni, silakan. Okey, soalan saya tanya Datuk. Amalan pertama kita dihisap adalah solat. Jadi saya tanya, mengapakah seruan solat ini wajib dilakukan tak kira jantina dan tidak terbatas juga pada orang yang uzur serta orang yang cacat anggota? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang menarik. Yang lebih menariknya itu bila dengar bunyi kicauan burung tu. Silakan Datuk jawapannya. Alhamdulillah, terima kasih soalan ni. Ini taraf universiti punya soalan ni, masya-Allah. Setiap satu benda dia ada tanda kan. Setiap satu benda lah, nak hujan dia ada tanda. Mana tiba-tiba dia hujan. Orang nak bersalin pun ada tanda. You tengok orang mengandung. Ada tiba-tiba keluar anak dia. Tak ada. Jalan habis pasal malam. Abang dah keluar. Mana mahu ya tuan-tuan. Benar nipu je. Nak bersalin tu pun ada tanda dia. Begitulah orang Islam ada tanda dia. Salah satu tanda orang Islam ialah solat. Kalau kita tak solat, sama dengan siapa? Sama dengan orang berislam. Itu sebab tu kita sembahyang. Ustaz, saya tak ada sembahyang sembah pokok. Itu bukan sembahyang, itu penyembahan. Jadi tuan-tuan, bila kita solat, kita ada hubungan dengan Tuhan. Awak sebagai hamba Allah, makhluk, mesti ada hubungan dengan Tuhan. Mana boleh kita tidak ada hubungan? Sebab itu solat itu doa. Solat itu ialah sambungan. Solat itu ialah wasilah. Solat itu ialah kefarduan. Solat itu ialah penyambung, penghubung hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersolat itu disiplinkan diri. Disiplin. Maknanya kalau kita, kehidupan kita dalam seharian, kau pergilah sejauh mana pun, tetap ada solat. Disiplin kita dengan Tuhan. Uzur ke, sakit ke, kena sembahyang. Dia berbeza dengan ibadat lain. Ibadat siam, puasa. Uzur. Tak payah puasa, awak sakit, bukalah. Dia kecil lagi. Dia kecil lagi 6 tahun, 7 tahun.
Kadang-kadang kita paksa budak tu puasa. Mak, lapar. Pukul 9 pagi, budak 6 tahun. Sabar adik tahu. Allah suruh kita puasa, sabar 12 jam je lagi. Pukul 3 meninggal budak tu, tuan-tuan. Tetapi sembahyang disuruh hajar pada budak 7 tahun, 6 tahun tadi. Begitu juga dengan haji. Kalau Kak Leha tak ada duit, tak payah pergi buat haji. Nampak macam mana duit tak ada. Tapi kalau duit tak ada, kena sembahyang juga. Kenapa tak sembahyang Kak Leha? Kak Leha miskin. Macam mana cerita pula ni? Sebab apa? Sebab nak membuktikan bahawa awak itu solat. Yang awak itu Islam. Itu tanda itu. Membezakan dengan orang kafir dan membezakan dengan munafik ialah solat. Dan yang seterusnya, kenapa kita kena bersolat walaupun apa keadaan sekalipun, walaupun kita hanya sembahyang menghormati waktu misalnya, ataupun lumpuh, seluruhnya lumpuh, yang boleh bercakapnya mata tu pun dalam hati duk sembahyang lagi tu, sampai tahap macam itu. Jadi tak bolehlah kita kata bila kita ni aksiden, patah tangan, patah kaki, begini, duduk bersilang tangan di katil hospital, kita ziarah dia. Kau tak sembahyang ke, Din? Kalau aku sihat, tak payah suruh. Aku sembahyang, tak nampak tangan patah ni. Tengkuk aku berkerah ni. Tuhan fahamlah aku sakit. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia. Jadi abang-abang, macam mana keadaan kena sembahyang, bang? Sebab apa? Sebab kita adalah orang Muslim. Tanda orang Muslim adalah solat. Kenapa? As-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Kalau tak ada sembahyang, macam mana nak letak amalan-amalan yang lain? Pentingnya ada tiang. Asas dia ada, yang lain kita bina kemudian. Allahu Akbar. Jadi solat itu tanda seseorang itu adalah seorang Muslim ataupun Islam. Mudah-mudahan kita menjaga, terus menjaga solat kita. Dan kita nak beralih dengan soalan berikutnya, Datuk, dengan meraihkan soalan daripada Facebook daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah solat yang dilakukan dalam keadaan tidak menjaga kebersihan diri dari sebarang kekotoran ataupun najis? Adakah solat yang dilakukan dalam keadaan wuduk yang sempurna akan menjadikan solat kita lebih khusyuk? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ada 2 soalan di situ, Datuk. Ya, betul lah. Kalau kita tengok soalan pada Nur Dahlia Biru tadi ni, salah satu benda yang nak bagi tenang jiwa ialah kebersihan. Sebab itu kebersihan sebahagian daripada faktor iman. Bagaimana kita nak jadi khusyuk sembahyang kalau kita tengok tak cicak penuh? Kan? Saya pernah sembahyang di satu surau. Bila saya masuk dalam surau tu, banyak tak cicak. Jadi bila kita duduk Rabbil firli warhamni, oi, gini ni orang Rabbil warhamni, banyak cicak ni. Kita angkat sikit, kaki aku gemak. Bila nak khusyuknya? Saya punya perangai macam itu. Habis-habis sembahyang tu, pergi kedai elektrik, saya beli vacuum. Sungguh saya tak bohong. Kalau tuan-tuan kata saya riak pula, tak, saya jenis tu. Lantaklah tuan-tuan kata saya riak nak nulis, tak, saya nak ngajar kan. Mungkin surau tu tak ada vacuum, mengamak tuan-tuan. Saya pergi, saya vacuum ngong-ngong. Sebab saya nak orang lain khusyuk sembahyang di surau tu. Ada satu masjid tu saya pergi nak ceramah. Bila masuk dalam tandas tu, Allahu Akbar kabira. Ya Allah, udah naik bulu roma tu. Demon ni. Ya Allah. Jangan dikenang kata orang Perak. Dikenang merosak badan, tuan-tuan. Saya masuk dalam kereta, ajak saya punya pemandu saya pergi kedai uncit, beli berus, beli sabun, saya tanya. Saya buka baju saya, maksud saya buka jubah lah. Bukan buka baju pula. Pakai ini 4 tandas saya balon. Sebab apa? Sebab saya tak nak nanti orang masuk tandas tadi, bila dia sembahyang, tandas boleh tahan kotor. Saya tak nak macam itu. Dia mengganggu kita balik. Setan akan menggunakan pelbagai jenis bahan, barang, cara untuk menghilangkan khusyuk. Sebab tu dia duduk di telinga, macam-macam dengarnya. Kadang-kadang dia duduk di kulit, katil. Masa tak sembahyang tak katil tau. Ada, cuba tuan-tuan tengok. Ada orang tengah sembahyang, muak tak habis-habis.
Setan tu tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang dia duduk di mata, kena pula Tok Imam pula. Slow motion punya Tok Imam. Allahu Akbar. Bismillah. Lagi setan marah. Jahat tuan-tuan, setan bukan baik. Sebab ada orang telefon saya, Ustaz, macam mana cara nak minta maaf pada setan? Saya tanya kenapa? Semalam saya ada maki dia, rasa berdosa benar. Saya rasa aku nak tumbuk je kamu ni tau. Setan tu kerja dia nak menyesatkan awak. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita kena bersih betul-betul luar dan dalam, supaya setan tak rapat, setan tak kacau kita bila kita nak solat. Kerana bila dia solat, dia ganggu kita betul-betul. Jadi makanan biar cantik, sejadah biar bersih, kain telekung biar bersih. Kadang-kadang abang pakai kain pelikat, itulah kain pelikat ngejual ayam nak sembelih, menantu nak balik. Ayam dia kejut dengan kain pelikat itulah. Lagi masuk Zuhur, Allahu Akbar. Kadang-kadang kain pelikat tu dia sangkut je. Dia sangkut dekat dia dah seminggu dah kain pelikat tu. Dia gulung-gulung, satgi sembahyang asar, yang gulung tu ke bawah, atas dia belah-belah. Udah tercungkin kain dia tuan-tuan. Maknanya kita tak menjaga solat. Sebab itu Allah Ta'ala kata, jaga solat itu adalah tanda-tanda orang berjaya. Bukan jaga sembahyang pada awal waktu semata-mata. Menjaga kualiti, hafizun. Kualiti dia itu yang kena jaga supaya kita dapat kekhusyukan dalam sembahyang. Allahu Akbar. Jadi itulah dia sebenarnya. Benda tu betul Datuk, berkaitan dengan kebersihan ni memang cukup berkait rapat dengan kerusyukan juga dalam solat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita mengambil cakna berkaitan dengan kebersihan diri kita. Jadi kita nak raikan soal berikutnya dengan meraikan pemanggil berikutnya. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan siapa di talian? Ya, Abu Bakar daripada Penang. Ya, Tuan Abu Bakar, kita apa khabar? Alhamdulillah. Silakan soalan. Saya Luqman dan juga Ustaz. Alhamdulillah. Dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Silakan soalan pagi ni Tuan Abu Bakar. Saya mengenai dengan solat ni, macam Datuk Kazim kata tadi, solat kita tak mengetahui ilmu, tak ada tentang solat. Tentang rukun sembahyang, antaranya rukun qauli, fi'li dan juga qalbi. Dan setelah mai dah pencin baru kita mula nak belajar. Sebelum ni kita ingat kita dalam solat, kita semua sembahyang tak ada suara langsung, tak dengar di telinga, hanya bunyi macam nak hambat kucing saja. Habis tu kita patutkah kita mencari ilmu lebih mendalam tentang nak baca Al-Fatihah sebelum sembahyang? Adakah perlu cara yang betul untuk mengambil wuduk? Kalau wuduk tu tak betul, solat pun tak betul, bukan? Cara nak membasuh ni lah, tangan, antaranya kaki. Boleh tak Datuk Kazi beritahu tentang kaki, nak dia basuh kaki? Banyak orang feel tentang basuh kaki tu. Bermula dengan apa? Wuduk dan pakaian yang kita pakai. Minta pencerahan lebih lanjut daripada Datuk. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Datuk, dalam tempoh 2 minit sebelum kita berhenti berehat, jawapannya silakan. Saya paling takut macam soalan pada sahabat kita tadi ni, orang tak jaga kebersihan masa berwuduk, tidak menjaga kebersihan mencuci ketika membuang air. Itu punca dia. Saya buat satu contoh je. Orang lelaki-lelaki sembahyang, dia pakai seluar. Tak apa pakai seluar, ambil lah. Tapi bila dia masuk dalam tandas, dia kencing berdiri. Dia buang air kecil berdiri. Buang pula dekat mangkuk yang dekat dinding tu. Bila dia kencing di situ, ayak kencing, betul-betul orang Penang tanya kan. Air kencing tu mai patah balik kat kaki seluar dah. Bila patah balik, bukankah kaki tu ada najis? Seluar kaki tu ada najis. Sebab tu saya suka abang-abang pilah masuk dalam toilet, tutup pintu, buang seluar, sangkut. Kalau tak ada paku kat tandas tu, hang balutlah kepala hang apa, pi buang air elok-elok, pi basuh elok-elok. Saya takut sangat hari ni pasal orang basuh tak betul. Bila basuh tak betul, wuduk tak sah. Bila wuduk tak sah, sembahyang pun kantoi. Jadi bukan setakat jaga wuduk tang kaki tu. Tang kaki tu masalah kita ialah tang tumit dan di melengkung habuk. Yang tu yang ramai orang bila ambil wuduk, dia ambil cebok, dia ambil gayung, dia siram je. Dia tak basuh dekat tumit dia tu. Jadi jaga-jagalah tuan-tuan. Bab bersuci tadi dan bab mengambil wuduk, tolong kena jaga.
InsyaAllah. Jadi itulah dia berkaitan dengan cara bersuci ataupun kita perlu menjaga kesucian pakaian kita, kebersihan untuk kita mendapatkan solat yang sempurna insya-Allah. Jadi Datuk dan juga sidang penonton sekalian, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan ke mana-mana, teruskan berkekal bersama kami. Rancangan Tanyalah Ustaz, banyak lagi kita akan jawab soalan-soalan. Jadi jom sama-sama kita berselawat. Ayuh terus kita semarakkan selawat kita mengenangkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, misla husnika ma ra'ayna, qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru pada pagi ini menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, kita masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan amalan pertama yang dihisap bersama dengan ayahanda tersayang kita Al-Fadil yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mendalami dengan lebih mendalam apakah itu sebenarnya solat yang khusyuk, solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung
berhubung dengan kami di talian 1800-881677 ataupun menerusi Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi jom tanpa membuang masa lagi, kita nak raikan soalan yang berikutnya daripada Facebook kita, daripada Kak Juzabidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa terdapat sesetengah ibu bapa yang merotan anak sebab tak pergi tuition, ponting sekolah, bergaduh dan lain-lain. Tetapi berapa peratus sahaja ibu bapa yang rotan anak sebab tak solat? Sedangkan Nabi Muhammad SAW telah berpesan supaya didik anak bersolat bila sampai usianya 7 tahun. Mohon nasihat Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Silakan. Ya, sebab kita tak nampak kepentingan solat. Kalau kita nampak kepentingan solat, kita akan suruh anak kita sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-solah. Hendaklah kamu suruh ahli keluarga kamu sembahyang. Walaupun dia dah besar, walaupun dia dah kahwin, walaupun dia dah ada anak, tetap kita kena suruh dia. Bukan kata budak kecil je. Kalau anak kita balik umur 19, balik asrama, balik universiti ke, balik umur 34 dah kerja, balik bawa anak, ketuk pintu. Oi, bangun. Telefon, sembahyang belum? Kalau rumah 2 tingkat lah, ada rumah 4 tingkat, telefon lah. Kalau rumah 2 tingkat di kampung tu, lantai dia lantai kayu, ambil galah, tolong juluk kan. Juluk lantai tu. Oi, bangun. Kau ingat hotel ke? Kena buat macam itu. Pentingnya sembahyang ni. Bermula daripada mana? Umur 6 tahun, 7 tahun dah ajar sembahyang, 10 tahun tak sembahyang, rotan. Tapi hari ini kita rotan anak sebab anak pecahkan gelas. Mak beli kat Langkawi tu. Oh, marah benar dia. Tapi anak tak sembahyang seumur hidup, mak tak marah. Saya dah tegur Ustaz bulan lepas. Habis tu langsung dia tak bagi elang bulanan Ustaz. Sudah. Dia mengenangkan elang bulanan, dia tak tegur anak dia solat. Sebab tu saya suka bila dulu lagu Sepohon kayu daunnya rimbun. Setiap hari dia ajar. Di sekolah, di mana. Asal datang je perayaan apa. Sepohon kayu. Kesan dia cukup besar tu. Tapi lagu-lagu macam tu dah tak ada dah. Tak ada. Orang duk mainkan dalam TV, dalam media. Yang ada lagu-lagu yang cinta. Yang tak apa nak seronok didengar dia. Sebab itu kalaulah boleh kita minta macam mana dulu kita menjaga orang supaya kita mematuhi SOP. 24 jam kita ajak orang keluar dalam TV macam-macam, pakailah. Macam mana kita ajak orang supaya mematuhi SOP, kita juga kena buat kempen yang sama untuk mengajak orang bersolat. Sepatutnya begitu. Sebab bila kita buat kempen mengajak orang mematuhi peraturan, dia melekat tau. Ada orang yang mandi di kolam renang pakai face mask. Mandi di laut pakai face mask. Pasal punya taat je dia. Tapi sembahyang tak ada sebab tak ada dikempenkan. Jadi kalau boleh kita buat kempen sempena Maulidur Rasul 1444 ni, kita buat kempen sembahyang. Supaya dia melekat pada jiwa anak kita. Sembahyang. Seronoknya sembahyang. Itu insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kempen tu yang penting tu agar dia terus melekat ke dalam hati dan juga jiwa anak-anak kita, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil berikutnya, Datuk di talian. Assalamualaikum. Siapa talian? Sini nanti ada ruang. Ya. Kak Yat Ya, Kak Yat. Ya, Kak Yat. Apa abang Kak Yat? Abang baik tak apa dengar kan Kak Yat kat kampung. Patut. Silakan Kak Yat, soalan begini insya-Allah. Okey, terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, tadi memang terlebih dahulu Kak Yat nak ucapkan tahniah pada Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman di atas anugerah tokoh Maulidur Rasul. Dan Ustaz, Kak Yat selalu bila dalam rancangan Tanyalah Ustaz, ramai tunggu Ustaz selalu sebut Kak Leha. Alhamdulillah tadi Ustaz dah sebut Kak Leha. Okey, soalan Kak Yat Ustaz. Kak Yat nak tanya, kadang orang kata kita segala ibadat kita adalah petunjuk dari Allah dan segalanya anugerah dari Allah. Jadi kadang setengah orang tu dia kata macam mana kami nak solat Ustaz, kami tak dapat petunjuk. Dan satu soalan kedua Ustaz, Kak Yat nak tanya, jika solat ini adalah amalan utama yang dihisap, adakah solat juga adalah perkara wajib yang pertama yang perlu kita dahulukan Ustaz? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yat di atas 2 soalan. Silakan Datuk. Ya, ada yang cakap kenapa awak tak sembahyang? Tak ada hidayah. Kenapa awak makan? Lapar. Tak ada pula dia cakap kenapa awak tak makan? Tak ada hidayah untuk saya makan.
Oh, bab mentera ke darah kau makan elok je, tak tunggu hidayah pun. Bab semayang kau kata nak, saya bukan tak nak semayang tau. Tapi saya perlukan semayang tu dalam keadaan dia datang sendiri. Bukan dipaksa. Eleng kau. Semayang dululah. Paksa apa. Semayang itu satu kewajipan yang difardukan oleh Allah sebelum kita lahir. Sebelum mak kita lahir, sebelum tok wan kita lahir, sebelum jabatan kita lahir, sebelum kilang kita wujud, sebelum pejabat kita wujud, semayang dah wujud dah. Maknanya kita lah yang kena menyesuaikan hidup kita dengan solat. Tadi semalam saya ceramah di Bota. Itu yang kadang-kadang terikut. Cakap bahasa Bota tu tak? Nak ke mana kan? Nak ke mana yuk? Bila saya balik nak pergi ke KL malam tadi, saya tengok jalan kereta banyak kiri kanan. Apa hal ramai banyak benar kereta ni? Rupanya dia orang buat kenduri kahwin. Sebelah malam kenduri kahwin ni. Masya-Allah. Sebab apa? Sebab sebelah malam selepas sembahyang Isyak dah tak ada sembahyang. Kalau buat lepas Zuhur, dia kata Zuhur kena sembahyang, asar kan ramai tak sembahyang. Oh, ada orang fikiran macam itu. Sebab tu saya suka kalau main bola pada waktu tidak ada waktu sembahyang dalam dia. Bila 4:30 petang tidak ada lagi sembahyang asar, dah habis dah, tunggu maghrib pula. Mana ada orang sembahyang main bola waktu maghrib. Bila kita main bola sepak pada waktu 5 petang, kita paling jimat sebab lampu tak payah pakai. Free. Jimat. Penonton kan ramai pun 5 orang. Ni pun pasang lampu beribu habis dia. Buat pada waktu semayang yang tak ada waktu semayang pada masa itu. Baik mesyuarat ke, baik main bola ke, baik kenduri kahwin ke, buat apa benda pun. Satu. Yang kedua, kalau kita kata tidak ada hidayah, macam mana Ustaz? Allah tak bagi hidayah pada saya. Mana boleh tak ada hidayah? Cuba tengok TV3. Saya sembahyang subuh tadi, saya nunggu azan TV3 tau. Tengah duk tengok workshop duk lipat basikal tu, ngak masuk dalam kereta tu. Basikal ni boleh lipat. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah masuk waktu subuh, sembahyang. Itu kan seruan apa? Bukalah TV, ada saja azannya. Pergi dengar sebelah semua azan. Dengar kat surau azan. Dekat handphone pun azan. Bukankah itu seruan? Nida. Bukankah itu azan, seruan? Itulah tandanya jom sembahyang, hayya 'alas solah. Itu hidayah. Itulah hidayah. Mana ada dalam azan tu dia kata tak payah sembahyang, hidayah tak dapat. Mana ada tuan? As-salatu khairum minan naum. Sembahyang lebih bagus daripada tidur. Sampai begitu. Jadi jangan kata saya tak dapat hidayah. Hidayah 24 jam Tuhan bagi. Kita tengok Pak Leman tu pergi masjid naik motor pakai serban tu. Itu pun dah hidayah. Oh, Pak Leman tua-tua pun pergi masjid. Aku ni tak pergi macam mana. Itu pun hidayah dah. Jadi jangan kita kata hidayah tak sampai, tak kena benda tu. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya hidayah tu dah ada. Kita saja yang kadang-kadang tu terlupa ataupun terleka bahawa sebenarnya petunjuk itu sudah pun ada untuk kita laksanakan perintah solat. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya, Datuk. Ya. Daripada Facebook, daripada saudara Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kesiapsiagaan terbaik bagi memastikan solat yang kita lakukan adalah berkualiti dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum bertemu dengannya untuk dihisap? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan. Sebab itu Nabi ditanya, ayul afdalu a'mal? Apakah amalan yang paling baik? Jawab Rasulullah, as-salah li waqtiha. Ada hadis yang lain, as-salah awal wala waqtiha. Sembahyang pada awal waktu. Wabir walidain, dan hendaklah berbuat baik kepada dua mak bapak. Dekat tu. Dekat sangat. Sembahyang awal waktu, berbuat baik dengan mak bapak. Kalau lihat pula pada ayat Al-Quran yang lain, wa aqimus solah wa atuz zakah. Dekat sangat tu, dirikan sembahyang dan tunaikan zakat. Maknanya sembahyang ni dia ada geng. Dia ada klik dia ada kru dia. Macam kita lah, kalau tanyalah ustaz kita berdua je, kru tak ada, tak jalan kita. Menong, tak ada jalan langsung lah kita. Kalau kru ada, kita pula tak ada, menong, aku nak ambil gambar siapa ni. Maknanya kita ni saling melengkapi. Kalau kami buat dua, tanyalah ustaz, penonton-penonton pun tak ada. Tengok. Siapa tak tengok? apa sihat pula kami ni pun. Kalau kami berdua tak ada, penonton duk tengok dalam TV, penonton pula tak sihat dia. Begitulah dengan sembahyang. Dia ada geng dia. Geng dia apa? Dalam Quran sebut, ayat berkembar. Dirikan solat, tunaikan zakat. Tolong bayar zakat. Sebab ada orang yang sembahyang,
tapi zakat tak bayar. Ada yang bayar zakat, sembahyang pula tak buat, tak mau. Begitu juga ada yang sembahyang tapi jahat dengan mak bapak. Ada yang baik dengan mak bapak tapi tak sembahyang. Pun tak guna juga. Sebab tu kesiapsiagaan dia tuan-tuan, sembahyang tu cantik, kita perlukan yang cantik. Mana boleh sebuah bangunan yang cantik tapi tidak ada landscape yang mencantikkan dia. Bangunan rumah yang cantik, rumah je seketul, pagar tak ada. Rumah je sebiji, air tak ada, elektrik tak ada, macam mana nak dikatakan sebuah rumah yang lengkap? Jadi nak sebut kecantikan sebuah rumah, pagarnya ada, lamannya cantik, halamannya cantik, bersih, dalam dia semua kelengkapan. Ini nama dia kediaman yang cantik. Tuan-tuan, kita persembahkan kepada Allah sembahyang yang cantik, lengkap, komplit. Mulai 1444 Maulidur Rasul, aku bila nak sembahyang, aku tak nak pakai kain pelekat, pakai singlet yang nampak lengan ni, tak mau dah. Berapa ramai laki-laki sembahyang, Allahu Akbar, Allah ni sejengkal bulu ketiak ni. Sampai bila nak sembahyang macam itu tuan-tuan? Apa salahnya mulai hari ni sempena Maulidur Rasul, kita ada jubah 4 helai beli kat Madinah umrah itu. Tiap-tiap kali sembahyang pakai jubah. Allahu Akbar. Saya seronok sangat bila tengok hari ni anak-anak murid kita bila jumpa Tuan Syekh, Tuan Habaib, dia cium macam tu. Oh, cium betul, bagus, hormat guru. Tapi dengan mak awak buat tak macam tu? Dekat bapak awak buat tak? Itu lagi afdal awak buat. Sebab saya tegur, saya kata angkat tangan. Dekat mak buat tak? Dekat mak tu lebih daripada itu. Kadang-kadang kita melebihkan yang mak kita tak peduli. Mak kasar. Nak ke mana tu? Masjid, selawat perdana malam ni. Kasar benar cakapnya. Apa salahnya jumpa mak minta izin malam ni nak ke masjid, malam ni ada lantunan mahabbah sempena Maulidur Rasul. Pergi dulu mak ya, cium mak dia. Cium mak dia, ambil tangan mak sampai pergi dulu mak. Ini tidak. Mana abang kamu Zin? Tak tahu, kata ke masjid. Ya Allah, aku nak ngajak dia pergi rumah maklum kamu. Dia sanggup tinggalkan mak dia, janji nak pergi rumah maklum sebab nak buat yang benda itu. Sebab kita tak faham aulawiyat di situ. Di situ yang saya minta aulawiyat. Jaga sembahyang elok-elok. Buat cantik-cantik. Sebab kita nak persembahkan depan Allah. Depan Allah. Ada orang yang sembahyang tahan. Dia menahan air kecil. Dia kata aku malas nak ambil wuduk. Ambil wuduk kan, lagi nak kena pula. Tahan sikit lah. Allah. Macam mana kau nak sembahyang khusyuk kalau tahan wuduk? Tahan air kecil, tak jadi. Sebab tu buat yang terbaik, insya-Allah. Buat yang terbaik. Dan juga kehidupan ini, setiap ibadat itu ada saling pelengkapnya. Jadi kita perlulah jaga juga, bukan sekadar solat, tetapi juga persekitaran kita juga untuk bersolat, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, banyak lagi kita akan bualkan berkaitan dengan topik kita amalan pertama yang dihisap. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali lagi kita bertemu di dalam segmen yang terakhir pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Untuk episod kali ini mencakap topik berkaitan dengan amalan pertama yang dihisap. Mudah-mudahan setiap apa yang kita dapatkan ilmu pada pagi ini, setiap soalan yang terjawab, persoalan-persoalannya itu mampu untuk kita sama-sama jadikan sebagai iktibar dan juga panduan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan soalan kita ataupun mudah-mudahan setiap amalan kita, solat kita itu menjadi solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, Datuk, satu soalan Datuk yang berkaitan dengan ialah kadang-kadang kita sebutkan tentang solat ni Datuk. Antara salah satu yang dituntut bagi orang lelaki ni untuk solat berjemaah di surau ataupun masjid tu. Jadi tetapi dalam masa yang sama, bila mana kita pergi ke tempat tersebut, imamnya tu pula masya-Allah, dia punya cara bacaan tu menghilangkan dan juga menjauhkan kita daripada khusyuk solat. Jadi Datuk, bagaimanalah keadaan situasi macam tu? Adakah kita masih lagi perlu teruskan berjemaah kita tersebut? Sebab tu saya sangat berterima kasih kepada Majlis Agama, Jabatan Agama Negeri-Negeri, pejabat-pejabat qadi yang prihatin benda ni. Sebab tu mereka buat kursus. Panggil Bilal,
panggil imam untuk mendalami dan mencantikkan bacaan tahsin qiraatil Quran. Dan saya harap kepada imam-imam, pergilah kursus. Pejabat qadi buat, PTA buat, pejabat agama buat. Mereka bukan buat saja-saja. Maknanya ada orang komplain. Bila ada orang komplain, mereka akan panggil, nak pecat terus kan, siapa yang jadi imam pula? Dahlah dia suka rela jadi imam. Bila kita pecat kan, salah juga. Jadi kita perbaiki bacaan dia. Jadi nama dia kursus. Jadi kalau ada di kampung kita, banyak benar pula saya sebut jadi. Macam cerita hantu kat, hantu kat Limah pula. Jadi tahun 68 tu, sebelumnya tahun 67. Jadi banyak benar jadinya pun. Jadi kalau kita tak puas hati dengan bacaan dia, jumpalah dengan pihak berwajib, bagi tahu masjid ni imam dia bacaan salah. Ataupun jumpa dengan jawatan kuasa, bacaan untuk imam ni tak betul. Jumpa dengan pengurusi masjid untuk betulkan bacaan dia. Dia jawab balik, ustaz, pengurusi masjid itulah yang jadi imam, baca tak betul. Kalau saya komplain, bawah meja je lah ustaz, kata dia. Itu masalah dia. Sebab itu kita ada jabatan agama untuk menyelesaikan masalah itu. Yang kedua, saya suka guru yang mengajar. Banyak orang bila guru mengajar di masjid, guru tu akan jadi imam. Saya tak akan jadi imam. Saya akan suruh imam tu akan jadi imam. Sebab kita boleh dengar bacaan dia. Nanti bila guru jadi imam, imam yang baca tak betul duduk di belakang, nanti bila orang kata, tuan imam baca tak betul. Saya semayang dengan Ustaz Kazim, dia tak tegur pun. Nampak dia akan cah begitu. Sebab itu kita minta bila guru mengajar, biar imam yang lokal tu jadi imam, dan kita minta pada guru-guru tadi perbetulkan dalam bilik imam. Mam, bacaan tadi salah mam. Bacaan salah. Tak mana yang bacaan salah ni yang boleh merosakkan bacaan sembahyang kita ni. Contoh mudah saja. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dia baca Ar-Rahmanur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadikan nir jadi nur. Batal sembahyang. Takkan kita nak ikut mufarakah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak jadi nir, dia jadi nur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Sebab tu tak boleh baca laju. Ar-Rahmanirrahim. Jadi bila ada makmum tegur, jangan tanya pula, aku dah jadi imam 30 tahun, kau siapa? Jangan macam itu bang. Kesian dekat makmum bang, kami nak sembahyang betul bang. Jadi tu imam, bila ada makmum tegur, tolong nasihat dan terima. Dan kalau dah tak mau terima juga, harus kepada makmum tadi, pergi masjid lain lah. Dua sebab kenapa makmum pergi masjid lain ataupun surau lain, walaupun berlainan karya. Pertama, kerana di tempat lain ada majlis ilmu yang tak ada di sini. Yang kedua, kerana bacaan imam tak betul, aku pergi tempat lain untuk sembahyang aku betul. InsyaAllah. Jadi itulah dia teguran bagi para imam-imam di luar sana dan juga bagi ahli qaryah itu sendiri untuk menegur imam sekiranya ada terkurang di mana-mana. Kita bukan menegur tu bukannya kita nak memperburukkan sebenarnya, tapi betul. Lebih kepada kita nak memperbaiki agar kita semua dapat solat yang khusyuk dan juga diterima oleh Allah SWT, insya-Allah. Jadi kita nak beralih dengan soalan, mungkin soalan ini adalah soalan penutup kita pada hari ini dengan meraihkan pemanggil berikutnya, Tuan Haji Tukinon Talian. Assalamualaikum Tuan Haji Tukinon. Saya hormati Datuk Lia Kadim dan Luqman Haji Tukinon daripada Skudai. Ya, silakan Haji Tukinon, soalan bagi ni insya-Allah. Soalannya gini Ustaz, Datuk dan Dai. Ya. Ada orang Datuk, dia yang pertama sekali ini solat adalah pertama sekali akan soal di akhirat nanti. Tapi lah saya nak minta dengan Datuk, ada orang solat ni janji solat aja Datuk. Tak kira pemakninahnya ke, dia punya perutannya macam ayam patuk jagung. Datuk, terlalu laju. Adakah solat yang macam ini boleh diterima ke? Macam mana Datuk tak minta penjelasan daripada Datuk? Ya, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Tukinon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Tukinon. Tadi dengan burung, sekarang punya ayam. Masya-Allah. Jadi Datuk, kita perlukan sedikit ulasan dalam bentuk yang pendek saja. Rasulullah pernah tengok satu orang sembahyang. Benda Rasulullah ulang balik. Ulang balik sembahyang. Dia pun sembahyang. Datang jumpa Rasulullah balik, ulang balik sembahyang. Berapa kali, itu je lah. Dia kata Rasulullah, kalau Rasulullah suruh saya sembahyang, itu baliklah saya ulang sembahyang. Rasulullah kata, kamu sembahyang tidak ada tumak ninah.
Bayangkan tuan-tuan, kalaulah kita berhadapan dengan Nabi macam mana. Jadi tolonglah sembahyang, jangan macam ayam patuk padi. Tomak ninah lah, berdirilah tegak. Jangan tak sempat berdiri tegak dah sujud. Rukuklah, jangan bergerak. Ada orang yang rukuk subhanallah subhanallah. Dia nama dia rukuk spring, itu tak mau. Tolonglah sembahyang dengan baik, belajarlah sembahyang dengan baik supaya solat kita diterima. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan itu merupakan satu kesimpulan bagi pertemuan kita pada hari ini. Jagalah solat kita agar perkara pertama yang kita akan dihisap kelak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni solat kita insya-Allah. Jadi sebagai penutupnya ni Datuk, kita simpulkan dengan bacaan doa Datuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, sesungguhnya Engkau menjadikan kami untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah. Kau berikanlah kami kesihatan. Kau berikanlah kami hidayah, supaya kami dapat melaksanakan ibadah kepadamu, ya Allah. Kerana sebaik-baik permohonan ialah permohonan untuk dapat melakukan ibadah kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira Datuk Ustaz di atas bacaan doa itu. Mudah-mudahan kita bertemu dengan keberkatan tersebut dan juga mudah-mudahan Allah SWT kekalkan Ustaz dalam kesihatan. Amin ya rabbal Berikan alamin. panjangkan usia Ustaz untuk teruskan untuk dapat meneruskan berkongsi ilmu kepada kami semua insya-Allah. Jadi saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Hadari dan juga sekali lagi bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas kita pada esok hari yang akan bincangkan berkaitan dengan pengajian hadis 40 Imam Nawawi, pintu-pintu kebaikan. Jadi insya-Allah jom sama-sama kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi insya-Allah saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana. Bertemu lagi kita di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan kiru. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jom sama-sama kita luangkan sedikit masa kita untuk sama-sama kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله على محمد sallallahu alaihi wasallam.